Ya, berjumpa kita lagi dalam satu rancangan Sekolah Tik. Nak tanya apa tu tik? Tahu tik? Okey. Tik ni tik 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 boom. Bunyi berdetik. Saya punya versi lain. Oh, version awak lain. Version awak apa? Tik 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 tok. Cik jam bunyi TikTok. Sekarang pukul 3 dah. Oi, dah pukul 3. Okey, jadi kita punya perjalanan daripada pukul 3 sampailah pukul 4.30. Sementara kita sepatutnya ada kelas sejarah, tapi saya decide nak masuk sini. Thank you Zati. Wow. Terima kasih kepada semua yang dalam ni. And I believe you boleh nampak semua komen-komen from everyone, betul? Okey, sebelum saya mulakan perjalanan, harap you guys dalam keadaan yang baik-baik. Jadi apa yang kami akan bawakan pada petang ini adalah campuran. Ada yang form 4, ada yang form 5. Betul? Okey, maksudnya Form 4 2023 dan juga Form 5 2023. Yang 2020 Form 5 2023 yang belum lagi belajar silibus baru lah. Tapi ada ke Promax? Ada ke yang tengah Promax pun ada. Wow, Form 5 2022 pun join. Form 5 2022 pun join. Sarah Yasmin tu. Apa khabar tu? Nation ni bos. Okey, sementara kita tengah tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey, have a seat. Silakan ladies and gentlemen. Kita nak ambil, kita orang kata panaskan badan sebelum kita melangkah jauh selama 1 jam 30 minit sekejap lagi. Yap. Jadi pada siapa-siapa yang bakal menghadapi SPM 2022, okey, saya harap awak cuba preparekan diri awak sebaik mungkin, because why kami dekat sini cuba untuk go throughkan apa yang eloknya untuk awak lah kan, betul Betul. Awak macam ada nak cakap something? Takkan salah. Takutlah, biasa awak. Takut tu biasa. Okay, no problem. Okay, jadi saya rasa kita dah boleh mulakan. Mula? Tinggal lagi 2 minit lah. 2 minit before we start, boleh Kita tunggu je sikit lagi lah. Diorang ni nak belajar sangat ke? Kawan mesti tanya kan? Kau mesti tanya mana kawan-kawan, mana Sefati, mana Saifat dekat sini, betul? Betul lah tu. Sebab saya Samir. Ini Suzairi. Kau dah tak tahu Dah berubah nama sekarang. Saya jujur cakap, saya tak suka sangat Saifat. Macam buah. Saya lagi tak suka dengan Fatih. Saya pergi ke JPN. Kita orang memang buat perubahan nama semua sebagai. Siap dengan tukar muka. Aduh. Baiklah tu. Okay, now here we go, brother and sister. Sebelum kita mulakan perjalanan. Okay. Kunur Natasha saya yang ajar ekonomi tu ke? Betul. Saya asalnya ajar ekonomi. Betul. Okey, macam sekarang ni kita dah fasa pulihan lah. Sebelum ni masa zaman PKP, OPR diturunkan adalah untuk supaya injection of money dalam market tu besar. Jadi bila berlaku macam tu, tak adalah kita punya market sendu tau. Orang berbelanja dan orang pun membeli. Tapi bila dah kembali pulih, kan, ekonomi kembali pulih, OPR dinaikkan, tapi sebenarnya dinaikkan sehingga ke paras yang asalnya. Wish lain macam lah saya dengar. Alamak. Orang cakap dengar boleh. Percaya jangan. Bukan. Kena percaya. Kena percaya. Sebab awak muka mana penipu. Betul juga kan. Awak kan Suzairi. Suzairi mana pernah menipu. Yang bukan menipu kan Samir. Oh ya. Okay, now here we go. Brother and sister, saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Jadi mari kita mulakan perjalanan kita pada petang yang berbahagia ini bersama dengan saya, Amir dan juga Uzairi. Baik, jadi untuk kelas kita pada hari ini adalah Sekolah Tik. Jadi apa yang kita nak bawakan pada awak untuk Sekolah Tik ini? Apa yang kita nak bawakan? Apa sahaja yang kami boleh tikkan kat kepala anda. Iya. Kita mulakan dengan lafaz bismillah. Silakan. Okey, so sekarang ni kita nak pergi kepada satu topik yang awak dah belajar daripada form 2 tau. Tapi tak tahu kenapa bila jumpa soalan, semua orang masing-masing dia macam, ini kata apa tu Raju? Ini cik apa be? Dia macam geram. Dia geram. Apa yang awak dah belajar masa form 2 kemudian disambung masa form 4. Kalau tuan-puan Biak Bestari, topik apakah itu?
Dia kena set algebra, kita ada sekolah algebra. Takkan sekolah algebra masuk sekolah tik kan. Laju-laju kuadratik bulatan ya Allah macam ini budak belajar semua ni. Ni budak belajar semua ni. Okey, apa yang saya nak bawakan sekarang adalah kita nak mengimbau kenangan lalu. Saya nak bawakan awak probability. Yes. Sebab apa? Sebab bila kita tengokkan dekat probability, startingnya ialah saya dah kata mana tiknya, ya Allah, dia cari tik tu juga. Saya dah kata semua benda yang boleh tik dekat kepala awak. Bukannya nama topik. Probability. So probability kita dah bukan apa dia tadi? Ya, dia orang tak perasan ni. Tak perasan? Oh, kau tak perasan ada tik? Adalah tik. Probability. Okay. Okay. So saya tanya awak semua dah semua ni dah masuk dalam keadaan semua ni suka belajar, nak belajar semua kan? Okay, saya tanya awak, apakah perbezaan di antara awak belajar probability masa form 2 dengan masa form 4? Masa form 2 apa? Wah, dia kata bergabung ataupun tak. Makin susah bilangan cabut. Saya suka lah yang kata bilangan cabut. Tak sebab baca. Alah, lama. Laju sangat nama Form 4 lagi advance. Yes, it is about bilangan cabutan. Macam contoh saya bagi example yang pertama. Okay. Dia bagi apa tau? Dia bagi, apa awak nak apa? Contoh saya letak dekat sini. Kita ambil yang simple dulu. Kita ada lelaki 10 orang. Lepas tu kita ada perempuan 5 orang. Jadi, apakah total kita? Total berapa orang tuan-tuan dan puan-puan? Total adalah 15. Awak boleh bezakan tak di antara probability, risau pula saya guna tik-tik ni, antara probability dengan possibility. Tahu? Tahu beza? Probability dengan possibility. Tahu ejaan? Allahu Akbar. Probability adalah awak kira. Possibility adalah apa yang boleh jadi. Makanya kalaulah total 15 orang, dalam 15 orang ni kita nak pilih seorang. Kita nak pilih seorang, mungkin 15 ni 10 orang ni semua Prussian lelaki, P ni perempuan adalah 5 orang Prussian perempuan. So total up kita ada 15 orang Prussian, iaitu awak-awak kat sini 15. Awak kena bayangkan awak masuk ke sini. Kita nak pilih seorang je. Kita nak pilih seorang je untuk kita bagi sponsor pergi ke Korea selama 2 minggu. Jadi saya okay, jadi saya nak tanya, apakah possibilities yang boleh berlaku? Bila kita nak pilih, kita nak pilih daripada 15 orang, apakah possibilities yang boleh berlaku? Sama ada yang pertama kita boleh pilih lelaki ataupun kita boleh pilih perempuan. Ada tak tiba-tiba daripada 15 orang ni pilih, okey, 15 orang semua standby saya nak pilih seorang je untuk sponsor pergi Korea 2 minggu. Okey. Pilih dapat se-effort. Boleh tak macam tu? Memang tak boleh lah. Jadi possibilities adalah bergantung kabel. Yalah, saya memang pakai kabel. So possibilities sama ada lelaki ataupun perempuan. So possibilities adalah merujuk kepada apa je yang boleh jadi. Apa outcome dia lah, macam tu lah. Tapi bila kita sebut pasal probability ataupun untuk this class kita sebut probability, kita kira. Dan untuk kira probability, jap saya tuliskan dulu. Dia punya formula is very straightforward. Probability is always bilangan per total. So bilangan adalah based on apa yang kita nak. Total adalah total orang lah. Contoh, saya satu benda yang saya suka bawakan semua student saya, student luar, awak semua, saya suka biar tulis proper. Kenapa? Sebab nanti bila awak jumpa soalan, awak nampak benda tu awak tak rasa pelik. Contoh saya tulis kat sini. P L. Awak faham tak maksud dia apa? Saya tulis P L. Apa dia? Faham? Oh, serius tak?
probability lelaki. Ya, probability lelaki. So probability lelaki ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Lelaki ada 10 orang. So total ada 15. Maka probability kita kira 10 per 15. Iya, so kecilkan 10 per 15. Dapatlah dekat sini 2 per 3. Jadi untuk pilih seorang lelaki pergi ke Korea. Seorang lelaki pergi ke Korea selama 2 minggu. Daripada 15 orang adalah 2 per 3. Itulah kiraan dia. So probability kita tengah kira lah. Faham tak lagi ni? Ni yang form 2 punya ke form 4? Yang ni form 2 punya dulu. Form 2 punya dulu. Kita bawa sikit-sikit, nanti kita bawa yang besar pula, yang form 4 pula. So yang ni awak dapat, awak boleh ikut tak? Okey. Jadi sekarang, kalaulah saya tukar dekat sini probability perempuan. Boleh faham Probability perempuan. Ada tak cara lain selain saya gunakan bilangan per total? Ada tak cara lain untuk saya dapatkan selain bilangan per total? Ada. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan mana-mana probability, awak belajarlah masa form 4 ke, awak belajarlah masa awak form 5 ke, form 2 ke, form 4 ke, form 5 ke, end up even probability distribution dalam ACMATS, total probability is always 1. Jumlah probability adalah sentiasa 1. 1 ataupun dalam peratus, 100%. Maksudnya, kalau probability lelaki 2 per 3, bakinya berapa? Kita boleh buat 1 tolak 2 per 3. Dapatlah dekat sini, 1 per 3. Dapat tak? Faham tak? Boleh tak? Okey. Jadi, beza possibility dengan probability adalah possibility apa yang boleh berlaku. Probability apa yang kita boleh kira. Macam mana kita nak kira. Okey, macam contoh dekat sini, siapa yang macam dia macam tak puas hati. Saya rasa saya nak kira juga. Saya nak guna formula atas dan juga bilangan per total boleh. Perempuan ada berapa? Perempuan ada 5. Maka dekat sini kita perkan dengan total 15. Futun-futun dapatlah dekat sini 1 per 3. Sama tak? Sama tak? Sama. Cantik. Jadi untuk yang level 1 punya, level 1 untuk kita buat probability ni, kena faham di mana kalau kita nak buat masa form 2 punya, dia akan cakap cari probability seorang dipilih. Dia punya keyword memilih seorang sahaja. So bila memilih seorang, kita just akan buatkan bilangan per total sekali and that's it. And kadang-kadang kita shortcutkan sikit, dia dah ada satu tolak ini akan dapat yang bakinya lah. So that kalaulah soalan tu masih bermain dengan dua perkara. Macam contoh tadi, kita mainkan lelaki dan juga perempuan. Ada lelaki, ada perempuan. So kalau lelaki, kalau bukan lelaki, perempuan lah. Now saya nak tanya. Awak rasa tadi, probability siapa yang lebih tinggi untuk pergi ke Korea selama 2 minggu? Probability lelaki. Ya. Ya, 2 per 3. 2 per 3 ada yang tanya, Sir, saya nak guna dalam perpuluhan boleh tak? Kalau awak guna perpuluhan, awak akan dapat dekat sini 0.6667. Yang satu lagi awak akan dapat 0.3333. Okay. So antara pecahan dengan perpuluhan, in this case, pecahan lagi lengkap dan cantik lah. So macam ni tak payahlah, tak payah perpuluhan macam ni jangan. Bukan tak boleh. Kalau perpuluhan tu 0.5, kita pakai lah. Kalau perpuluhan tu 0.2, kita pakai lah. Tapi kalau 0.7, tak payahlah, kita ambil pecahan. Bacakan. Okey. So sekarang ni lelaki menang kan? Kemenangan pertama untuk lelaki. Okey. Yang lelaki nak pergi kat Korea? Yang lelaki nak pergi Korea? Nak. Oh, nak. Awak memang tak nak selidik pergi Korea buat apa ke? Tak nak selidik? Okey, MC Plus nak buat public service. Jadi kita hantar ke Korea selama 2 minggu. Oh, by the way, Korea Utara. Korea Utara. Kita buat ni kemasyarakatan. Tak jadi. Tapi kemenangan untuk perempuan. Terkennya tak memesan. Okey. Now saya bagi example yang kedua. Boleh? Tarik balik. Okey, example yang kedua, kita nak buat pula kan, apa jadi kalau dia tak ada bagi bilangan. Dia tak ada bilangan. Contoh dekat sini saya bagi probability. Apa benda yang best sekarang? Probability apa yang best?
Apa benda? Game. Game. Oh, latu-latu. Latu-latu. Awak ni. Ha? Tak apa, saya bagi yang biasa je Saya bagi. Katalah kita ada dua je nama probability untuk memilih iPhone dan satu lagi kita ada probability untuk memilih Samsung. Kalaulah info kita, Samsung dasar. Awak tahu tak sekarang awak tengah belajar guna Samsung? Bersyukur sikit. Jangan nak sangat. Sampainya tadi Samsung siapa ada kenal CEO ke apa, jadikan saya duta cepat. Kalau tidak sikit lagi saya nak beli iPad Fatih beli iPad. Okey. Sefati dia belanja saya. Terima kasih. Cepat sebelum saya tukar. Okey, sekarang ni kalaulah dia hanya bagi probability. Contoh dia bagi iPhone, probability-nya adalah 3/8. Probability untuk memilih satu iPhone ialah 3/8. Makanya awak boleh tahu tak berapakah probability untuk memilih satu Samsung? Boleh ataupun tidak? Boleh. Gimana sih? Ramai kata 5/8. Ya ke? Yakin? Yakin. Oh, awak buat 1 tolak 3/8. Lepas tu awak kira lah kan, 1 tolak 3/8 dapatlah 5/8. Betul? Ya. Betul lah. Siapa cakap salah? Saya tak cakap salah. Betul lah. Betul. Betul, bagus. Good job. Okey. Dan benda ni hanya boleh berlaku kalau dalam soalan hanya melibatkan dua perkara saja. So dua perkara dalam this case kita ada iPhone, kita ada Samsung. Kalau bukan iPhone, Samsung. Kalau bukan Samsung, iPhone. Kalau dia libatkan lebih daripada dua benda, tak boleh jadi macam ni dah. Dia ada jadi cara lain. Dia kena considerkan benda-benda lain jugalah. Tapi kalau kita ada Samsung dan iPhone, dua ketul saja. Kalau bukan iPhone, Samsung. Kalau bukan iPhone, bukan Samsung, iPhone. Dan dekat sini 3/8, kita tahu bakinya 5/8. Sebab bila dia punya pembawah adalah 8, maka satu adalah bersamaan dengan 8/8. Kalau sini sudah 3, baki yang satu lagi adalah 5. Boleh follow tak benda tu? Boleh tak? Okey, kalau betul boleh follow, saya tanya awak. 2/7 baki. 2/7 baki 5/7. Sebab total 7 kan? So kalau dah 2, baki 5 lah. Okey. 8/11. 8/11 baki 3/11. Okey, cantik. 27/623. Oh, tak boleh? Banyak sangat. Korang tak ada kalkulator? Korang simpan kalkulator korang? Masuk kelas TIK, matematik, tak buka, tak keluarkan kalkulator. 596. Terima kasih kerana tekan kalkulator Okey, kita bagi yang simple balik. 1/9 baki 8/9. So far so good lah. Okey. Now, apa pula masalah seterusnya? Bila awak dah tahu asalnya adalah kita akan buat bilangan per total. Kemudian kita boleh mainkan pula dengan satu tolak untuk dapatkan yang satu lagi. Masalah yang seterusnya, yang ketiga, ialah bila dia bermain dengan unknown. Dia bermain dengan unknown. Contoh saya letak sub. Okey, kat sini kita ada dekat atas kita ada bilangan, dekat bawah kita ada probability. Okey, kali ni saya nak letak unknown tu mata, bukan. Itu ainon bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai saya ajar bahasa Arab. Hal takalam fil arabiyyah la. Mana fi ayaina. Okey. Apa lagi? Nak apa sekarang? Okey, kita pilih sebab kan sekarang ni kelas kita, kelas TIK ni ada 2 orang je. Setakat ni lah yang lagi 2 orang yang tak sampai lagi, which is Seifwat dengan Sefati, kita abaikan dia. Okay? Yang belum sampai Seifwat dengan Sefati, kita abaikan dia. Okay? Jadi dalam kelas ni kita ada Uzairi dan kita ada Amir. Kita ada 2 orang ni dalam kelas ni Okay. So agak-agak apa bilangan yang kita let's say kita ada untuk Uzairi, dia ada 8 orang anak. Dan untuk Seamir pula, dia ada
X orang anak. Kita tak tahu berapa lah. Kita tak tahu berapa. Okay? Dan dekat sini, belakang ni kita akan letakkan bahagian total. So, apa lagi info yang dia cakap ialah se-Amir punya kebarangkalian untuk dapat bilangan anak dia ialah 1/4. Probability untuk Amir punya bilangan anak ni 1/4. Apa soalan dia? Dia kata, berapakah bilangan anak se-Amir? Sudah. Saya nak tanya awak, dalam banyak-banyak kawasan, banyak-banyak tempat, belakang ni adalah total. Okay, depan ni adalah probability. Tempat mana yang awak tak baca pun awak tahu? Yang mana satu yang awak tak baca pun tahu jawapan? Tahu dia berapa? Probability total. Yes, total probability sentiasa 1. Kan? Maksudnya kalau macam ni lah keadaan ni, awak tahu tak situ berapa? Dah ada 2 benda je. Ada Uzairi dengan Amir je. Maksudnya kalau sini 1/4, bakinya berapa? Bakinya 3/4. Iya, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak boleh ni? Okey, saya tukar sikit bilangan ni. Saya tukar sikit bilangan anak Uzairi sebab ramai kata 8 banyak sangat 8 banyak sangat. Okey, tak apa. Saya letak kat sini 18. Okey, bilangan anak Uzairi 18. Dia nak buat tim rugby dia kata. Tak nak kalah. Okey, sekarang saya nak tanya. Awak ingat lagi tak formula probability tadi? Awak ingat formula probability? Ingat tak? Ingat? Ingat? Oh. So, saya tanya awak, awak ingat? Awak cakap ingat kan? Awak cakap ingat kan? Okay, awak cakap ingat. So, 3 ni siapa? 3 ni adalah Uzairi ke? Apa? Salah pula. 4 siapa? 4 siapa? 4 total. Yes. So 4 total, 3 Uzairi. Kan bilangan per total. Tapi probability adalah biasanya nombor-nombor yang telah dikecilkan dan disimplify. So that 3 dengan 4 total, 3 ni Uzairi punya. So 3 ni sebenarnya 18. Tapi telah dikecilkan, maka awak kena nampakkan sifir dia macam mana 3 boleh jadi 18. Darab berapa? Ya, darab 6. Jadi, nak dapatkan bilangan sebenar daripada probability, kita darabkan 6. Kerana 3 nak jadi 18, kena darab 6. Maka nak tahu berapakah bilangan anak se-Amir? 1 darab 6. Ya, so kalau 1 kita darabkan dengan 6, kita akan dapat X bersamaan dengan 6. Dah siap. Itulah dia. Kalau tiba-tiba dia tanya, berapakah bilangan anak Uzairi dan Amir? Ada 2 cara tau. Awak tambah je lah. Yang pertama awak tambah je 18 campur 6 dapat 24. Ataupun kalau awak macam tak best lah tambah-tambah ni tak best lah. Okay. Uzairi dengan ni lah, dengan isteri dia lah. Amir dengan isteri dia. So bilangan anak kita kumpulkan dekat dalam satu kelas. Sebab memang dia dah plan, Uzairi dengan Amir ni dia dah plan untuk anak dia disekolahkan di bawah seliaan saya dan Sefati. Kita akan jadikan diorang seorang yang ni lah, anak Uzairi dan anak Amir. Okay. So now katalah awak tak nak tambahkan, ada cara lain tak? Ada. Kita ambil 4 ni, kan ni 4 kan total kan? Ada bukan dengan 6 juga. 4 darab 6 dapat 24 juga. So dengan keadaan dia tanya X berapa je. Total boleh dapat, probability Uzairi boleh dapat, semua dapat. Semua settle. Settle, tak ada masalah. Kan? Simple calculation. Okey. Masalah seterusnya. Boleh kita pergi masalah seterusnya. Boleh Okey. Now kita pergi next problem. Kita terus buat tap. Jangan ni tidak. 3 ni bukan. Tidak. So ini adalah bilangan, ini adalah probability. Awak rasa yang ni level-level form 2 ke level-level form 4? Level-level form 4? No. Form 2 pun ada lah benda ni. Kan? Perbezaannya ialah
Macam nak tahu, dekat setakat ni kalau perasan yang ni dia ada 3 benda. Bukannya kena kalau ada tadi masa awal-awal ada yang cakap, saya tanya semua orang, apa beza di antara masa kita belajar probability form 2 dengan probability form 4? Ada yang kata bilangan cabutan. So kalau kita ada 3 perkara, still setiap satu boleh cabut satu, boleh pilih satu. So pilih apa? Nak pilih apa pula kali ni? Nak saya? Orang tak nak orang lain? Ya boleh. Kita ada Ifwat. Okey. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Fatih lah Fatih saya tak suka sangat dia. Kan? Saya tak tahu kenapa. Saya tak suka. Dan satu lagi kita ada Gas. Gas ni saya suka. Sebab apa? Sebab dia ada kedai makan. Kalau saya tak suka, nanti tak boleh makan kedai dia. Senang. Saya datang, Gas, aku suka engkau. Okey, bagus. Pergi buka table. Senang. Settle calculation. Simple calculation like that lah. Okey. What happen if dekat sini kita nak cakap kan pasal kalau diorang main chess, catur, berapa kali menang? Macam kau tak tahu sebenarnya 3 orang ni kita memang saing-saing main chess. Kita saing-saing. Ya. Tapi tahu tak? Kau tak tahu tak? Oh, tak tahu. Oh, kau tak suka chess? Okay, main ML boleh? Mobile Legend boleh? Boleh, suka. Tak. Tapi ML rasanya dah tahu dah. Saya rasa saya dah tahu dah. Sebab saya last time saya adalah nombor 2 Selangor Saber. Dan currently tengah naikkan saya punya KDA Granger. Jadi kalau easy lah nanti. Kan? Nanti saya recall. Okay, sekarang ni saya bagi dekat Fatih dulu. Dia punya probability untuk menang lawan lato-lato. Awak nak lato-lato sangat? Boleh. Lato-lato je. Okay, 2/7. Boleh lah tu Boleh lah Kan? So dekat sini probability untuk Gas pula menang adalah 1/14. 1/14. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kemudian dekat Ifwat ni pula, dia bagi bagi saya ruang kejap. Okay, 9. Okey. Dia bilangan. Soalan dia ialah berapa kali Fatih dan Gas menang? Berapa kali Fatih dan Gas menang? Jam tak jam? Jam tak jam? Tak jam? Serius tak? Serius tak? Sekejap, sabar sekejap semua orang. Sekejap Sabar, bagi saya ruang. Okey. Apa boleh? Tak jam tapi petak. Okey. Kalau macam tu mungkin sebab saya letak nombor 9 ni, nombor 9 ni agak besar kan. Jadi saya letak 27. Supaya awak lagi senang nak buat. Kalau nak besar lagi. Boleh? Puati. Setakat main lato-lato apalah sangat, kan? Okey, now saya nak tanya Kita ada kalau saya labelkan setiap satu, saya labelkan X, Y, Z. Okey, P M, N, P, Q, S. Mana yang kita dah ada info? Yang pasti ada ialah yang belakang sekali, sebab yang belakang sekali adalah merujuk kepada total, betul tak? Kan?
So total probability is always 1. Total probability is always 1, kita letakkan. Next, mana yang kita boleh cari? Yang kita boleh cari adalah M. Kenapa M? Sebab M adalah probability if what. Kalau probability Fati sudah ada, probability gas pun sudah ada, nak dapatkan yang if what macam mana? 1 tolak 1/14 tolak 2/7. Iya. So 1 ni adalah total probability, ataupun kalau kita kat sini 14, kalau kita samakan pembawah, ini adalah 4/14. So dia akan jadi 14/14 tolak 1/14 tolak 2 tolak 4/14. Jadi berapa? 9. So sini kita akan dapat so M ni kita akan dapat 9/14. Betul tak? Betul? So bila 9/14 dalam keadaan awak tahu yang mana dekat sini 9 dengan 270 adalah benda yang sama. Setuju tak? So bilangan per total. 14 adalah belakang, 9 adalah 270. Betul? Jadi macam mana 9 nak jadi 270? Awak tekanlah kalkulator, bahagikan 270 bahagi 9. Berapa dapat? Itulah dia punya pendaraban dia. So 9 kita kena darabkan dengan 30. So darab 30 dapat 270. So far so good? So far so good? Okay. Now, persoalannya, boleh tak saya nak dapatkan yang Fati punya? Saya buat 2 darab 30. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa Su? Tadi, kalau perasan, masa ada Uzairi dan Amir, pembawahnya sama. So kalau 3 darab 6, 1 darab 6 boleh lah. Pembawah dia sama. Tapi masalahnya sekarang, ini pembawahnya 14. Itu pembawahnya 7. Tak boleh. So samakan pembawah dulu. So bila samakan pembawah, ini akan jadi darab 2, darab 2. So ini adalah sebenarnya 4/14. So 4 lah yang boleh darab dengan 30. So bila 4 darab 30, berapa? Darab 30, 120 kali. Betul? And another one dekat sini, ini dah memang per 14, maka boleh tak darab 30? Boleh darab 30. So 1 darab 30, 30. Dan jawapan kita apa? Jawapan kita 120 ke jawapan kita 30? Apa yang dia cakap? Berapa kali Fati dan Gas menang? Kena combinekan both. So combinekan both 120, 30. So kita jumlahkan, maka Fati dan Gas menang lato-lato. 120 tambah 30, 150 sahaja. They both combine together, still tak boleh nak kalahkan saya. Saya ni bukan apa. Daripada luar tadi saya asyik dengar nama saya ni disebut. Awak nak cakap 120 Fatih campur dengan Gas 30, 150 tak mampu nak mengalahkan awak. Ifat 270. Tak mampu. Minta maaf. Ini sebenarnya bukan di Malaysia. Ini sebenarnya di Zimbabwe. Zimbabwe bukan nama sebenar ni. Bukan nama-nama Malaysia. Bukan. Ini bukan orang Malaysia. Bukan. Memang betul lah, ni bukan nama Malaysia ni. Sebab nama saya Amir. Awak Amir. Nama awak Uzairi. Siapa entah dua orang ni? Tak kenal. Okey, sekarang ni saya dah bawakan part yang pertama di mana kita hanya kisahkan satu ambilan saja. So soalan ni probability dia cakap memilih seorang. Itu dia punya keyword dia. So apa berlaku bila masuk kepada yang form 4 pula? Macam mana, apa yang dia ubahkan? Nak screenshot? Boleh awak screenshot yang ni je kot. Screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dah aduh. Okay, so sekarang kita tengok apa jadi bila dia dah di-upgrade. Apa beza cerita dia? Silakan. yang lama. Boleh. Ni direct je. Oh, boleh. Direct. Hebat dah. Dia ada wire yang hebat dah. Kalau makan, toy makan. Okay, Assalamualaikum. Here we go. Untuk saya bawakan awak part yang seterusnya. Kenapa dia tak keluar apa-apa? Okay. Terima kasih kepada Sir Ifat. Sir Ifat tadi bawakan kepada kalian untuk form 2 yang mana cabutan dia hanya... Sorry. Sir Ifat pula, sorry. Tadi nama tu Sir Uzairi. Sorry. Biasalah orang tua kan. Birthday kan dalam bulan ni, biasalah dah tua. Okay, yang tadi tu adalah Sir Uzairi. Yang mana Sir Uzairi telah bawakan pada awak probability form 2. Yang probability form 2 adalah cabutan tu satu kali je. Jadi jangan risau. Okey, dengar sini baik-baik. Saya bukanlah datang untuk menunjuk sebagai hero atau sebagainya. Tidak.
Tapi saya ingin beritahu pada kalian, yang awak belajar dengan Sir Uzairi tadi itu adalah hanya untuk itu hanyalah untuk paper 1. Soalan macam tu untuk paper 1. Ya, Wak. So bila soalan macam tu masuk dalam paper 1, at least lah. Okay? You boleh buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, brother. Kalau nak ambil jawapan dia C, boleh. Nak ambil jawab. Jangan baca Yasin. Siapa cakap Yasin tadi? Awak ingat awak kelakar ke? Awak nak baca Yasin? Contohlah A, B, C, D. Yasin wal Quranil. Wak, silap hari bulan. Awak tengah jawab exam, member lain dah habis SPM, dah dapat result. Jangan. Korang jangan lebih-lebih Tak macam tu ni. Habis tu? Semua dah kerja, anak 2. Oh, semua dah kerja, anak 2. Oh, dah memang preset. Kahwin ni anak 2. Ui, lain ni. Okey, jadi kepada semua, saya minta awak untuk bertenang dahulu, tarik nafas. Lepas. It's okay. Saya ingin bawakan pada awak part yang seterusnya. But listen to me. Dengar apa saya nak cakap dia. Yang mana hari itu, tempoh hari, waktu seminar untuk Syria, Fatih juga ada bawakan benda ni. Tapi sebenarnya fokus Fatih waktu itu adalah lebih kepada geng-geng Form 5. Sebab memang seminar itu adalah more fokus untuk Form 5 SPM. Kan? Yang nak SPM 2000 bulan Januari ni. Bulan Februari ni. Betul? Okay. But now, yelah Form 4 ni siapa je? Ini saya malas ni. Sebab tu, kita ada session hari ini. Jangan sampai saya gaduh dengan awak. Saya Amir tau. Nama saya Amir. Sebab tu kita ada session hari ni. So that saya boleh, orang kata kalau sebelum ni saya ajar probability yang tempoh hari tu, yang malam tu saya ambil atas sikit. Tapi yang ni saya bawakan dia sikit lah. Supaya yang Form 4 you boleh dapat dia punya idea. Form 5 boleh recallkan balik. Can or not? Okay, now here we go. Pandang saya, lepaskan pensel, lepaskan pen. Saya tak nak minta banyak daripada awak. Semua orang dah tahu satu konsep besar. Apa konsep besar? Kita faham probability. Fatih memang akan gunakan this thing, ya. Probability adalah bilangan dibahagikan dengan apa, Wak? Jumlah. Dan itu jugalah yang awak akan go through kan untuk semua jenis. Even masuk ke Form 5, even dalam AdMaths, even dekat university nanti pun, probability adalah bilangan dibahagikan dengan jumlah. Satu. Yang kedua, bilangan dibagi jumlah ni, total probability must be equals to 1. This is benda wajib yang saya kena tunjukkan dahulu pada awak. Boleh? Benda wajib, benda asas. Okey. Jadi, kalau sudah lepas benda asas, saya ambil satu contoh. Okey, untuk Form 4, okey, kepada Form 4, awak belum belajar lagi. Ni idea dia tahu. Dan kepada Form 5, this is your time untuk dapatkan balik dia punya momentum. Kita ada daripada kotak P, kita ada daripada kotak Q. Saya ambillah satu contoh. Daripada kotak P, apa awak nak? Dalam ni nak huruf. Saya letakkan huruf. Apa letakkan huruf? D, boleh? Saya ambil huruf paling simple, paling cun. Okey, nama saya tadi siapa? Amir, betul? Nama saya Amir. So, ya, betul. A, M, R. Q, dalam kotak Q ni pula, saya kata, I mana? Saya tak nak ambil nama lebih-lebih. Saya nak A, M, R je. C, M, L. Tak naklah ada M. Saya nak ambil bukan camel. Kau jangan lebih-lebih Korang jangan lebih-lebih Korang bukan camel. Saya ambil dia. Okey. C, Mel. Dia Mel baru kena. Ame, Mel. Comel. Ame, Mel. Bukan Syamil. Malas cakap dengan korang. Okey, jadinya dia sudah kata, okey, mari kita fokus
especially I believe dalam ni juga ada lower form juga kan. Mari kita dengar Cabutan dibuat daripada P kemudian Q. Maknanya dia ambil daripada P dulu, kemudian baru ambil daripada Q. Are you following me? Ladies and gentlemen, this is the best method that we can provide to all of you. Yang mana untuk dia kata ambil daripada P, kemudian pergi kepada Q, ini perjalanan dia tahu. Kita akan pakai table. Table. Table tu ini akan jadi cabutan pertama. Okay, answer me Wak. Especially pada siapa yang hari tu dia macam rasa takut ke tak confident kan. Here we go. Cabutan pertama mesti ambil daripada kotak apa Wak? Mesti ambil daripada kotak P. Good. Okay, kotak P ada apa je? Dalam tu ada A, ada M, ada R. Can or not? Habis part yang itu, jadi ini cabutan pertama. Mesti ya, cabutan pertama mesti menegak macam ni. Dia mesti menegak macam ni. Next one. Dan ini pula akan jadi kita punya cabutan yang kedua. Cabutan kedua daripada kotak Q. Which is you akan dapat apa? M, E, L. Sampai sini, saya tak main-main saya tak menipu tahu. Beribu student ada dalam ni. Wallahi, beribu student ada dalam ni. Answer me now. Sampai sini, sampai situ. Cabutan pertama daripada kotak P, cabutan kedua daripada kotak Q. Settle? Woo! Belum tanya, semua orang dah jawab. Kau memang tahu apa yang saya nak tanya? Ha? Sir, form 5 boleh guna cara ni? Ya, Wak. Habis tu ini cara untuk apa? Untuk SPM lah. Ya, betul. Saya tak main-main. Okey, dah dapat yang itu, kemudian kita buat table. Wak, buat table, jadikan dia macam ni saja. Simple as that. There you go. Gini. Okey, dah habis part yang tu, bawah ni pula. Saya tanya betul-betul pada awak. Tak nak ada siapa-siapa pun tertinggal. Semua kena pandai sama-sama. Tak ada pun siapa-siapa tertinggal. Rasa sedih. Dia kata dia tak boleh. Rasa macam tak boleh. Ni. Macam pakcik-pakcik kan. Macam mak-mak kan. Okay, now. Buat table yang ni. Wah, saya tunjuk awak apa jawapan dia. You akan dapat A. So, A dekat sini dia akan jadi M. So, you dapatlah A, M. Can or not? A, M, A, E, A, L. Are you okay? Yes, bro. Next one. Yang ni pula akan jadi apa? M, 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 E. Ingat ya, cabutan pertama M, E, M, 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 L. Gitulah dia. Saya dengar tadi Saifat kata dia ML dia power. Dia macam nombor 2 dalam Selangor. Sorry, Wak. ML dia nombor 2 dalam Selangor. Saya ML nombor 1 dalam dunia. Suka hati saya lah. Suka hati saya lah. Oh, bukan. Tak boleh. Okay, jadi yang ni pula awak akan dapat apa? 1, 2, 3. R, M, R, E, R, L. Kena. Satu soalan saya. Boleh ke kalau saya nak buat ni A, M, tapi saya pergi buat M, A macam ni? Boleh atau tidak? Tak boleh. Alhamdulillah. Bijaklah korang ni. Petang-petang pun bijak. Bagus. Jadi yang ni tak boleh. Jadi kalau dia minta soalan pertama awak, dia minta apa? List all the sample space. Dia sudah highlightkan sample space. Dalam bahasa Melayu ini disebut sebagai ruang sampel. Apa maksud ruang sampel? Maknanya jawapan awak lah. Yang kita tulis ni jawapan dia. Jawapan dia akan jadi apa? 1, 2, 3. A, M, A, E, A, L. M, M. Awak senaraikan sendiri boleh. Penatlah. Saya biarkan macam ni je. Boleh? Sampai sini nak tanya. Wajib ada kurungan? Ya, wajib ada kurungan. Dan memang ini cara tulisan dia. Nak tanya. Besar tak apa yang awak baru faham? Alhamdulillah. Saya nak tanya. Besar ke benda ni? No. Easy. Betul? So, ladies and gentlemen, ini awak akan jumpa dalam SPM. Wallahi, saya tak main-main. Bentuk macam ni. Okay, jadi kalau you dah dapat, you are doing good. You are doing good. So now, kalaulah saya upgradekan soalan. Okay, saya kata apa tadi? Oh, by the way, nak highlightkan, you dah faham ini cabutan pertama, cabutan kedua, ini jawapan awak mesti dalam bracket macam ni ya. Tu satu. Yang kedua, macam mana kalau dia tanya macam ni? Okay, dia kata apa tahu? Dia kata dekat sini adalah vocal and L.
dia kata vokal dan L. Satu. Yang kedua pula dia kata apa tahu? Vokal atau L. Okay, brother sister, I just want to ask you. Soalan A, soalan C. Soalan B dan soalan C ni sama atau berbeza? Soalan B dan C ini sama atau berbeza? Sama atau berbeza lain. Kau memang tak pasal dengan Fatih memang tak nak dengar. Kau memang tak nak sama dengan Fatih langsung, betul? Faham? Kau memang ada, tak nak, okay, it's okay, nak buat macam mana? Orang dah kalau tak nak awak, kita tak boleh nak paksa. Tak ada guna pun kita paksa orang yang dah tak nak. Oh, tu lain. Okay, now, boleh tak kalau saya nak mudahkan kerja awak? Saya cuba untuk mudahkan kerja awak. Ya. Kalau dia kata and, dan, saya gunakan bahasa mudahnya disebut sebagai wajib. Thank you, Vishalan. Woo! Wajib. Kalau dia kata atau, saya gunakan bahasa mudahnya disebut sebagai asal ada. Asal ada. Bukan harus. Mentang-mentang ni wajib, ni harus. Baik awak kata haram je, Wak. Asalkan ini wajib, yang ni harus. Tak, kalau ini wajib, ini baik awak kata haram ke makruh ke ataupun sunat muakkad ke. Jadi ini namanya wajib, ini namanya asal ada. Apa maksud dia wajib? Dia kata vokal. Boleh tak jawab soalan saya? What is vocal? Apakah huruf vokal? Huruf A, E, I, O, U. Saya pernah tahu ada situasi student dia tanya saya, "Sir, apa huruf vokal A, E, I, O, U?" Dia tanya saya waktu form 5. Dia tanya, "What is huruf vokal?" Last apa saya buat, Wak? Tersembur dulu Last apa saya janganlah terasa. Tak, saya gurau. Janganlah terasa pula. Saya cakap orang lain. Itu yang ada dekat negara Zimbabwe. Last apa saya buat? Saya masuk dalam ni, Wak. Saya tak main-main. Benda tu adalah kejadian yang depan mata. Saya tarik dia keluar daripada sini. Daripada rumah dia saya tarik keluar sampai sini. Gitu. Okay, jadi saya saksi. See? Ada orang cakap dia jadi saksi. Korang ni bagus lah korang ni. Okay, jadi A, E, I, O, U. Soalan saya. Dia kata vokal. Mesti huruf vokal. Okay. Dan huruf L. Wajib huruf L. Soalan saya. Adakah ini vokal? Jawab dulu. Adakah ini vokal? Ya atau tak? Ya. Kalau ini vokal, wajib dengan huruf L. Vokal wajib dengan huruf L. So, ya ke tak? Tak. Ya. Yes, bro. Okay, next one. Vokal? Tak. Vokal? Tak. Okay, so taklah. Next one. Kalau dah tengok melintang macam ni, sebolehnya tengok menegak juga. Saya tanya, awak jawabkan. Vokal? Tak. So, tak langsung. Asalkan dia kata wajib, so kalau ini bukanlah. Gitu. Next one. E, vokal. Jawab dulu. Vokal. Ya. Tapi vokal wajib dengan huruf L. So, ya ke tak? Tak. So, tak. Gitu. Ini adalah huruf L. Dan geng dia mesti vokal. So, inilah dia. Yang ni, tak. Okay. Jadi, Wak, tolong bagi tahu saya. Berapa bilangan jawapan kita? Bilangan dibahagikan dengan... bilangannya ada 1 daripada jumlah. Berapa jumlah kotak yang ada? 9. Macam mana tahu jumlah ada 9? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Baiklah korang. Kau sumpah terbaik tu. Korang ni ada apa-apa ke? Makan ada apa-apa? Kismis ke, terlebih ke, madu ke? Biasa-biasa je. Kau jangan belagak sangat. And that's it. That will be your final answer. Cannot. Tapi kena jaga-jaga tau. Kalau dah buat macam ni, kadang-kadang soalan dia minta listkan balik tau. So, kalau listkan balik, awak kena listkan balik, dia akan jadi A, L. Barulah jawapan tu betul. Gitu. Kena. Okay, now, yang sebelah. Kita dah faham and tu wajib. Kalau atau tu, saya kata apa asal ada. Kenapa jom 9 se? Maaf tak fokus. Kenapa jumlah 9 se? Maaf tak fokus. Okay, tak apa, Wak. Sebabkan awak bertanya dengan gaya yang baik,
Jadi saya rasa saya ingin menjawab dengan gaya yang baik. Jumlah dia 9 awak oi, sebab kita kira total kotak yang ada. Jumlah kotak yang ada. Kotak jumlah ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu 9. Kalau nak senang lagi awak buat macam mana tahu? Ibarat macam kira area. Jumlah. Ada 3 dekat atas, 3 melintang, 3 menegak. So 3 darab 3, 9. Jarang saya Fatih baik. Minta maaf saya tak boleh lah dengar siapa nama Fatih tu. Sebab saya sekarang ni yang tengah mengajar ni Amir. Nama saya Amir. Okay. Jangan sebut nama-nama Fatih kat sini. Jangan. You. Okay, now next one. Wah, tolong saya dekat sebelah sini pula. Okay. Bila dia kata atau, itu membawa maksud asal ada. Apa maksud asal ada? Asal ada huruf vokal je. Macam ni saya kan baik. A, E, I, O, U. Asal ada je huruf vokal, kita ambil. Asal ada je kita ambil. Asal ada je huruf L, kita ambil. Okay, awak jawab soalan saya. Answer me. Adakah ini huruf vokal? Ya atau tak? Ya. Asal ada vokal, ambil. So maksudnya you akan dapat apa tahu? Ya. Ambil semua. Yes. Vokal, tak. L, tak. So, tak. Gitu. Vokal, tak. L, tak. So, tak. Ingat pesan Fatih. Kalau dah tengok melintang, kena tengok menegak. Betul kan? Jadi kalau tengok menegak, soalan, adakah vokal? Tak. So, tak. Vokal? Ya. So kalau ini adalah vokal, asal ada vokal. So dia akan ambil. So dia akan dapat ya. Gitu. Last but not least, adakah ini huruf L? Ya. Ini huruf L, Wak. Siapa cakap ni bukan huruf L? Cek balik iman dia boleh tak? Tolong cek balik iman dia. Saya risau. Ini huruf L? Ya. Sorry. Okay. Gurau. Okay, saya tahu awak tertepo sebab kita tengah excited. Nervous. Okay. Adakah ini huruf L? Ya. So, asal ada huruf L, terima. Asal ada huruf L je terima. So, dia akan jadi apa tahu? Ya. Are you following me? So, now answer me. Berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada jumlah, berapa jumlah dia, Wak? 9. Ada siapa-siapa tak? Sir, maaf, macam mana boleh dapat jumlah tu 9? Sorry, tak fokus. Ada siapa tu nanya macam tu sebab saya nak jawabkan cara elok-elok. Selamat kau main-main. Selamat kau main-main. Jadi awak dapat sini adalah jumlahnya 9 sebab 3 melintang, 3 menegak. So 3 dah 3 jadi 9. Gitu. Jadi dapatlah 79. Tapi nak tanya, kadang-kadang kalau buat macam ni, adakah jawapan itu tepat? Dah dapat full marks? Belum. So babe, you akan tulis balik macam ni tau. A, M, A, E, A, L, bla 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 bla. You kena senaraikan balik. Okay, maaf saya terfokus. Kenapa L saya dalam soalan, Wak? Kau jangan lebih-lebih jangan lebih-lebih tadi je bergurau, sekarang dah tak ada bergurau dah. Kan nanti saya tak tahu kau bergurau ke kau serius. Faham sangat. Thank you, Wak. Okay, now apa kata ambil gambar? Ini full version dia. Yang mana kalau N membawa maksud wajib, dia mesti ambil apa yang dia bagi. Kalaulah atau asal ada A, E, I, O, U je ambil. Asal ada huruf L je kita ambil. Gitu. Okay, ambil gambar. Silakan. 3, 2. Okay, nak tengok saya upgradekan satu soalan. Orang kata soalan trial paling jahat. Soalan trial paling jahat. Okay. Dah ambil gambar 3, 2, 1, 0. Nanti 1, nanti 2, nanti. Saya balik banyak-banyak nama ni. Salah satu nama yang saya perasan dekat chat ni. Oh, by the way, korang tahu kan yang belakang ni saya tengah tengok chat. Ni. Saya tengah tengok chat tahu dekat belakang ni. Ni chat. Tu tahu mana hai. Sibuk. Orang cakap chat, tengok tiba-tiba semua keluar hai. Ingat ada orang kena cakap dengan awak. Geram pula kita. Adalah, ya ke? Okay, now habis part yang tu. Now, sebelum tu, saya nak tanya awak, betul-betul dapat I just want to ask you. Sumpah again masih lagi beribu student tak ada keluar dalam ni
Okay, masih lagi beribu macam tadi juga. Ini adalah game yang kita dah dapat. So, ini cabutan pertama, cabutan kedua. So, A, M, A, E and so on. Betul? Okay, ambil gambar juga ini. Saya dah tak sabar. Saya dah tak sabar. The fraction is compulsory. Ya, betul. Awak kena buat fraction. Maksud saya, fraction tu paling senang lah. Kalau awak buat perpuluhan, dia akan jadi menyusahkan awak. Gitulah konsep dia. Okay. Last one Bismillah. Bismillah. Cabutan dibuat daripada A. Faham gila rasa macam nak exam esok terus. Relax sikit boleh? Jangan belagak sangat. Jangan belagak sangat. Tenang. Memang ada N dengan O je ke? Ya, memang ada N dengan O je. Tenang. Okay, next one. Cabutan dibuat daripada A. Dia dah kata daripada A. Kemudian pergi ke B. Maksudnya A dulu baru B Okay. Untuk menjadikan 2 digit nombor. Untuk menjadikan 2 digit nombor. Okay, awaklah ajar saya boleh? Awak ajar saya. Maknanya, kita akan buat apa dulu? Cepat. Table. Sebut tu kena feel Saya tak sebut kotak tau. Come on. Kita tak sebut kotak. Kita sebut apa? Table. Table. Dia kena free. Dia kena feel. Table. Okay, kita buat table. So, this is our table. Cabutan pertama akan jadi 2, 3, 7. Betul? Weh, baiklah korang. Sumpah korang terbaik. Kalau buat macam ni salah Ini salah kenapa? Sebab dia kata daripada A. So kalau ini daripada A, maknanya ini akan datang 5 atau 6 sahaja. Faham atau tidak? Woo! You are doing good, man. You are doing good. Dan ini akan jadi cabutan kedua. Cabutan kedua daripada kotak B. Kotak B akan jadi apa, Wak? 1, 2, 3. Bentar. Demi awak kena buat cantik-cantik. Untuk awak mana boleh tak cantik-cantik. Okay, jadi ladies and gentlemen, answer me. Cabutan kedua adalah daripada kotak B. Dia jadi berapa? 2, 3, 7. Woo! So now kita buatlah table dia cantik-cantik. Kan? Okay. Jadi apa jawapan dia? Awaklah jawabkan soalan ni. Apa jawapan dia? 1, 2, 3. 5, 2, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 6, 3, 6, 7. So, kita punya jawapan bila dia minta dekat sini sample space, makanya awak akan tulis sebagai 5, 2, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 6, 3, 6, 7. Betul atau tidak? Salah. Salah. Ramai terkejut kan dia macam, what? Kenapa? Why so? Kita orang dah berusaha sungguh-sungguh kot. Kenapa kita orang salah? Sample space tu apa? Sample space tu adalah ruang sampel dalam bahasa Melayu. Ruang sampel ni maksudnya jawapan awak lah. Jawapan kita ni. Okay, Wak. Jawapan dia salah. Why? Sebab kalau awak buat 5-2, adakah dia menjadi 2 digit nombor? Tak. Kalau kita buat 5,2, dia tak jadi 2 digit nombor. So, dalam soalan ini je, soalan macam ini je, dia akan jadi 52. Dia akan jadi 53. Dia akan jadi 57. 62, 63, 67. Are you following me? Dia mainkan perasaan kita macam tu je, Wak. Sebab kalau awak letakkan koma, maka itu akan jadi apa? Itu tidak menjadi 2 digit nombor. Are you following me? Woo! Okay, brother, sister, I think that's it. Okay, saya stopkan sampai sini dahulu sebab saya rasa saya dah terlajak masa. Tapi kalau awak nak lebih dengan saya, maksudnya nak lebih lagi, kita jumpa dalam kelas lah. Alright, babe, I think that's it. Saya sampaikan sini dahulu. Betul dapat kan? Semua orang betul-betul dapat this game, betul? Sebab dia kata 2 digit nombor, maksudnya you kena jawapan dia mesti 52. Maksudnya ini adalah ni nombor. Kan ada 2 digit nombor. 2 digit nombor. Maksudnya ini akan jadi 5 1 digit, 2 1 digit. Inilah maksudnya 2 digit nombor. Faham? Kalau ada koma salah. Alright, babe. I think that's it.
Itu dulu daripada saya, dan I believe kami bawakan pada awak gabungan daripada Form 2 dan juga Form 4 untuk matematik probability, dan sambungannya mungkin berbeza bergantung kepada siapa ingin berkata-kata kemudian. Dengan segala hormatnya dipersilakan Sefati. Berjaya pandaikan beribu pelajar Malaysia. Pelajar kami skor. Lagi dia. Tuition online terbesar di Malaysia. Itulah dia. Apa khabar? Sihat? Saya lah Sefati. Saya kenapa dia tak boleh masuk rasanya saya kena buka casing saya ni. Allahu Akbar. Apa khabar semua orang? Kenapa dia tak boleh masuk? Adakah dia tak muat? Rasa difitnah lah. Sefati ni banyak main Sorry. ajar elok sikit Saya buta teknologi sikit. Buta teknologi. Awak memang buta teknologi. Awak panjang Saya Sefati buta teknologi sikit, maaf. Apa khabar semua orang? Sihat Masya Allah. Ya. Macam mana? Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Abang kakak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung untuk sesi saya Fatih Hussein. Pada hari ini saya nak sambung untuk sesi ini, kita nak borakkan sikit pasal Maths Form 3. Kalau tadi kita bincangkan dengan siapa tadi Seamir dengan Uzairi. Yes, Seamir dengan Uzairi tadi saya lupa. Sebab saya memang penat berjoging. Susahlah. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ni kita nak sembang untuk Maths Form 3 pula, which is chapter yang paling dibenci oleh masyarakat Malaysia. Tolong bagi tahu saya, chapter apa yang masyarakat Malaysia paling benci dalam chapter Matematik Form 3? Tolong bagi tahu saya. Peliklah korang ni. Ada orang yang chapter cukai yang dia benci, padahal cukai tu Form 5. Penatlah macam ni kawan-kawan. Algebra, celah mana belajar algebra Form 3? Saya rasa awak ni daripada univers lain ni. Awak daripada Quantum Mania je. Aduhai. Kawan-kawan sekalian, inilah dia matematik pengguna. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang mana kawan-kawan sekalian, matematik pengguna ni kita akan belajar 3 tahun berturut-turut. Form 3, Form 4 dan Form 5. Dan Form 3, Form 4, Form 5 ni semua sembang pasal duit. Saya tak faham kenapa orang tak suka, tak faham chapter ni. Sedangkan dalam dunia ni kita paling suka duit. Betul? Kita paling suka duit. Tiba-tiba bila masuk belajar pasal duit kita tak suka. Penatlah macam ni. Kawan-kawan. Guys, untuk Form 3 chapter yang ketiga kita ada apa Kita ada simpanan, pelaburan dan hutang. Hutang dan kredit lah. Saya sembang pasal hutang je boleh. Okey, ada 3 komponen penting kawan-kawan sekalian. Saya sembangkan 3 komponen penting ni, simpan, labur dan hutang. Tapi saya tak nak sembang 3-3. Saya nak sembang 2 sahaja, iaitu kita nak sembang pasal simpan dan hutang. Kawan-kawan sekalian, what is the most important thing dekat sini adalah kita punya formula. Saya nak sembangkan kejap. Guys, ada berapa banyak formula yang perlu kita tahu dekat dalam chapter ni? Total ada 6 formula tau. Ada 6 formula. Tapi kita tak payah sembang banyak-banyak. Kita sembang 4 formula saja. Boleh? Okey, yang pertama untuk simpanan kita ada 2 jenis simpanan. Okey, faedah mudah dan juga faedah di compound. Faedah mudah kita akan guna Iqbal equals to PRT. What is PRT? PRT adalah principal, rate dan time.
Principal, rate dan time. Principal ni apa? Principal ini adalah duit yang pertama kali kita masukkan. Modal awal, simpanan awal. Yes. Yang kedua bang kakak sekalian, R, rate, kadar faedah dalam setahun. Kadar faedah dalam setahun. Dan T adalah time. Time mesti dalam tahun. Katakan abang kakak sekalian, Amir simpan RM2 sikit sangat. Amir simpan RM20,000. Guys, simpan 20K dalam bank yang mengenakan 5% kadar faedah setahun selama 3 tahun. Aha. Tolong saya kawan-kawan sekalian. Apakah kita punya interest ataupun faedah yang Amir boleh dapat dalam tempoh 3 tahun ni tadi? Yes, I equals to PRT. P dia berapa? P dia adalah RM20,000. Darabkan dengan R dia berapa? Rate dia adalah 5. Jangan tekan 5. Tekan apa? Tekan 0.05 dan darabkan dengan berapa tahun? 3 tahun. Guys, yang ini tekan kalkulator je lah. Kalau tak ada kalkulator, beli Classwiz. Itu je. Okey, seterusnya kawan-kawan sekalian, saya tak akan berhenti mempromosikan Classwiz. Seterusnya kawan-kawan sekalian, yang kedua kita ada faedah di compound ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil compounded interest. Boleh? Formulanya akan jadi MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. 1, 2, 3, 4. MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. 1, 2, 3, 4. MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. Gang, P masih sama. Modal awal, simpanan awal. Seterusnya, satu adalah satu. R masih rate, T masih time. Tapi N ni apa? N adalah bilangan di compound dalam tempoh setahun. N adalah bilangan di compound dalam tempoh setahun. Saya nak sembangkan sekejap. Contoh, kalau dalam setahun saya kena lempang 4 kali. Berapa kali saya kena lempang dalam setahun? 4 kali, betul? Kalau saya kata setiap 2 bulan sekali saya akan kena lempang. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Berapa kali setahun saya kena lempang? 6 tahun. 6 kali. 6 kali. Samalah juga, guys, kalaulah sebulan sekali saya di compound, setahun berapa kali saya akan di compound? 12 kali. Di compound. Uzairi ni. Seterusnya, kalau saya di compound 3 bulan sekali, setahun berapa kali saya akan di compound? 4 kali kawan-kawan sekalian. Boleh faham Maka abang kakak sekalian, contoh. Saya tak nak simpan kat bank ni, saya simpan dekat bank yang bagi compounded interest ataupun faedah di compound. Masih sama 20K, 20K, tapi kali ni 5% di compound. Berapa kali 2 kali setahun. Okey, selama 3 tahun. Okay, come on. Formulanya akan jadi apa? 1, 2, 3, 4. MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. Mari masyarakat Malaysia kita selesaikan. P kita berapa? RM20,000. RM20,000 didarabkan dengan 1 tambahkan dengan R kita berapa? 5%. 0.05 perkan dengan di compound berapa kali? 2 kali dalam setahun. So, dikompaunkan 2 kali, kuasakan dengan 2 darab 3. Yang ini just tekan kalkulator sahaja. Siap. Boleh? Okey. Kalau korang pakai Classwiz, just salin sahaja. Kalau korang pakai kalkulator lama, belilah kalkulator baru. Alright. Hidup Classwiz. Guys, untuk sembang pasal hutang pula. Sebenarnya konsep hutang ni sama je dengan simpan. Sikit lah, adalah sikit. Tapi saya tak nak sembang sangat benda tu. Guys, untuk hutang ada 2 formula. Korang kena ingat, bila kita hutang, kita kena bayar balik tak? Wajib Kalau tak, roh kita tersekat di antara langit dan bumi. Kira senang cerita macam ni lah. Kau tak bayar hutang, mungkin kat dunia kau boleh lepas lah. Dekat dunia kau boleh lepas lah. Kat akhirat nanti macam Allah Akbar. Takut merangkak je guys. Allah Akbar.
Hati-hati kawan-kawan sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk hutang pula, saya nak sembang pasal macam mana kita nak bayar balik hutang. Macam mana kita nak bayar balik hutang. Alright. Sebelum apa-apa guys, jom kita tengok sekejap. Untuk hutang ni kita akan ada dua formula. Formula dia dalam buku teks lain. Saya tak akan sebut macam mana apa yang ada dekat dalam buku teks. Okay. Saya sembangkan bahasa saya boleh? Saya sembangkan bahasa saya. Okey, untuk hutang, saya nak sembang pasal jumlah hutang. Jumlah hutang adalah interest pluskan dengan principal. Tapi saya nak tanya, adakah kita dah tahu macam mana nak cari interest? Yes, ini Iqbal kan? Ini Iqbal. Yes. Yes, ini Iqbal, itulah dia. Ditambahkan balik dengan P. Contoh. Contoh saya pinjam duit dekat bank untuk beli lato-lato. Yes, saya nak beli lato-lato kawan-kawan sekalian. Okey, harga lato-lato takkan RM5 nak pinjam kat bank kan? Katalah lato-lato ni saya letakkan harga dia RM5,000. Sebab apa? Lato-lato ni dibuat daripada emas. Lato-lato ni dibuat daripada emas. Dan emas ni guys, kalau lato-lato daripada emas, saya tak tahulah dia main ke tak. Oh. Dia lepas terus tu. Bunyi pun mahal. Bunyi pun mahal. Bunyi dia tak membingitkan. Geram. Jadi kalau teruskan tu, ting ting ka ting ta ting 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 ta ting ting tang ting ting. Tak. Dia bunyi kalau ting lebih sikit je, owner dia dah marah dah. Kau agak-agak lah tu, mahal tu. Jadi abang kakak sekalian, beli harga RM5,000, duit tak ada, jadi dia loan lah dekat bank. Bank bagi syarat simple je. Kau nak pinjam, boleh, tak ada masalah. Tapi please make sure kau bayar dalam tempoh setahun. Tak naklah 2 tahun lah. 2 tahun baik sikit kan. So abang kakak sekalian, RM5,000 tapi bank kenakan faedah sebanyak 3%, 3.5% dalam tempoh 2 tahun. Boleh dalam tempoh 2 tahun. So, kawan-kawan sekalian, saya nak sembangkan macam mana kita nak cari jumlah hutang tadi? Jumlah hutang adalah interest pluskan dengan principal. Interest dia tadi apa tadi? I equals to PRT. P dia berapa? 5,000. Didarabkan dengan R dia berapa? 0.035. 0.035. Darabkan dengan berapa tahun? 2 tahun. Adakah ini sahaja yang perlu dibayar? Takkanlah. Kira jap benda ni. Dapat berapa ni? 350. Yang ni 350. Oh, seronok. Pinjam 5,000. Bayar 300.5. Mak, kalau macam tu, tolong bagi tahu guys, bank mana yang korang pinjam tu? Saya rasa saya nak pinjam lah. Biasanya ni bank kawan-kawan ni. Biasa ni bank kawan-kawan. Yang lain tu aku halalkan lah. Itu biasanya bank kawan-kawan. Cuba saya nak tanya jap, siapa kawan awak? Saya nak jadi kawan dia boleh? Okay guys, dia takkanlah jadi 300.5. Kita kena tambah balik dengan principal kita ni tadi. Tambah principal balik RM5,000. Tambah RM5,000 balik. Dapatlah RM5350. Cantik. Boleh dapat? Yes. Tapi guys, itu adalah dia punya jumlah jumlah hutang. Dia pinjam RM5,000, tambahkan dengan interest dia sebanyak RM350 dalam tempoh 2 tahun. Boleh dapat? Okey, sekarang ni kita nak sembang pula pasal bayaran balik. Okey, adakah orang akan bayar balik lepas 2 tahun baru dia bayar langsam? Tak ada guys, tak ada. Kalau macam tu baik korang tak payah berhutang, korang simpan duit, simpan, setahun setengah korang dah boleh bayar dah. Faham? So kita akan bayar bulan-bulan, sebulan sikit, benar? Ya, jadi kita sembang pasal bayaran sebulan, formulanya akan jadi jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Okey, jumlah hutang kita tadi berapa? Jumlah hutang kita adalah 5350. Yes. Monthly installment ataupun bayaran sebulannya akan jadi 5350 bahagikan dengan jumlah bulan. Berapa bulan setahun ada 12 bulan, tapi kita sembang pasal 2 tahun, maksudnya 24 bulan. Jadi abang kakak sekalian, 5350 bahagikan dengan 24 dapat berapa? RM22. Janganlah RM22. RM222.91.
RM RM222.91. Inilah dia kita kena bayar dekat bank. Alhamdulillah selama 24 bulan ataupun 2 tahun slow-slow kita hantar, slow-slow kita bayar balik sebab kita nak memiliki lato-lato premium yang dibuat daripada emas. 2041 counter 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ifwan. Oh ya, Ifan. Okey. Saya nak buat loan kereta. Okey, loan kereta. Loan kereta. Kereta apa tu? Cik tak nak beritahu nama ke? Oh, Pasal nak, saya tak kenal cik. saya Safati. Fatih. saya Fatih. Oh ya. Okey. Fatih, saya nak adalah kita okey. dah bosan lah kan jalan pergi kerja jalan kaki. Saya nak beli kereta lah. Beli kereta. Kereta. Oh, saya tahu. Mesti awak nak beli kereta sebab nak lalu highway nak tengok Betul. muka saya. Ya. Hati aku menyampah tengok muka kau. Kenapa? Tak, saya bukan apa. Saya asyik tengok muka awak je. Fatih, saya suka betul lah tengok muka awak. Jealous tak tu. Sekejap. Ni Okey. bank kan? Tak ada gaduh-gaduh Ni bank, ni bank. Okey. Saya Saya nak beli kereta arus. kereta arus. Kereta Okey, arus. Kereta arus. Kereta Alright. arus. Okey. Kereta arus saya nak berapa harga kereta arus sekarang? Kereta arus 79. Tak, saya ada sales advisor. Dia sales advisor. Ya. Amir. Okey. Sales advisor. Berapa kereta arus 72,000. 72. Okey. Apa kata saya cadangkan awak ambil yang set gear up sekali. Okey, gear up. 79,000. Nah, So, tambah 7,000 Okey. ada apa lebih? ada skirting, ada spoiler sikit, lepas tu ada itik kat depan. Okey. Cik ni banker ke? Saya merangkap salesman. Okey. Okey. Cik nak apa? Saya nak kereta. Saya Nak kereta. Okey, nak harus kereta. gear up tadi nak? Nak saya Boleh. nak. RM 79,000 lah. Senang Okey. cerita. Okey. Lepas tu, macam mana? Boleh ambil tu terus? Boleh, tapi kita kena tengoklah mula-mula cik nak apa sebenarnya. Cik nak kereta ke saya bagi kereta? Saya nak kereta ni, tapi Ah. baik Okey, saya macam ni. ni first time. Saya nak Jap. tanya. Saya Saya selalu- tak complete lah. Mana Suzairi? Okey. Suzairi, masuk. Sorry, saya nak pergi twist Tak, sekejap. Suzairi Saya ada twist. Suzairi tak naik kereta. Pergi naik motor sana. Okey. Nak twist You nak tu je. I've never feel so attacked in my life. I've never felt so attacked in my life. Okay. Okey, Saya nak macam ni. okay, Saya nak nak tanya. okay. Awak nak beli kereta ni. Ah. Down payment awak nak letak berapa? Oh, kena bayar down payment. Saya tak pernah ambil. Biasa saya banyak beli basikal, motor. So, saya tak tahu lah. So, motor pun saya beli cash. Okey. So ini kali pertama saya nak Dia beli. antara dua. Biasanya Saya orang banyak duit. Tu yang Wah. Sombong saya ke Ifwan. Sombong. Menang tournament. Yes, Okey, benar terus faham. Ifwan. Okey. Jadi kalau nak beli kereta arus ni sama ada awak nak buat full loan ataupun mungkin biasanya orang akan letakkan 10% Down payment. Yes. Okey lah, saya letak 10% down 10%. payment. Down payment 10%, cantik itu down payment 10%. Oh sorry, So jap. down payment ni apa kena buat apa ni? Saya kena bayar lah. Kena bayar lah. Saya kena bayar cash lah. Ya betul. Okey. So down payment 10%. Awak kata awak sifat berapa? 7,900. 7,900. Cantik. Tak nak genapkan terus 10,000. Tak apa. Okey, tak Tak apa. Okey, cantik. So sekarang ni Jauh kena kan. Tadi tu dah 2,000. biasalah. Ini bank kawan-kawan. Okey. Okey. Duit apa harga kita 79,000. Okey. Awak dah bayar 7,900 kan? Agak-agak adakah hutang awak 79,000 lagi? Tak, awak kena tolak betul. Betul. So tolakkan dengan down payment awak 7,900 dan jadi berapa? 72,000. 72,000. Salah. 71,100. 100. Yes, Kenapa cantik. cik barang belah sana je Itu ada burung. Ada burung sana. Ada burung. Okey, So cik barang belah sana. 71,100. Okey. Inilah dia duit yang akan awak pinjam dekat bank. Oh. Sekejap, saya bank ke apa sales advisor? Bank. Okey. Kita pinjam kat kita orang lah. RM71,000. So yang ni yang saya kena bayar. Yes. Lepas tu yang ni saya bayar dulu. Slow. Ini awak bayar? Saya bayar. Lepas tu orang akan bagi ni loan lah. Ini loan lah. Oh. Tapi saya minta maaf lah. Biasalah takkanlah kita pinjam duit kat member pun member suruh bayar dengan sedikit bantuan kan. Contohnya kan pinjam kereta minyak full tank. Orang kata ada gula-gula sikit lah. Ya gula-gula lah. Dia Okey. sebenarnya budi bicara. Tapi cik jangan gula-gulakan saya. Saya takkan Okey, gula-gulakan okey, awak. okey, So okey. sekarang ni 71 awak plan bayar berapa tahun? Saya Saya cadangkan 9 tahun. selalunya bank bagi berapa tahun? 9 tahun. Maksimum.
Oh, okey. Maksimum boleh. Okey, jadi kalau kita buatkan 9 tahun. Kalau saya ada baby sekarang, dah jadi 3. Bagus. Ada baby tak? Tak ada kan? Simpan dengan tu. Dah kahwin belum? Belum lagi. Bagus. Okey, 9. Okey, saya tukar bank. Cik, mana bank lain? Cik? Tak ada. Satu je bank kat sini. Okey. So 9 tahun. Saya Ifat lah. Saya dah kahwin. Oh, awak dah kahwin. Ada 2 anak kan? dah. Anak dah 9 tahun dah. Ya. Dah ada kereta? Belum. Dah ada. Dia nak upgrade. Upgrade. Awak tak cukup F1 lah. Saya nak tanya lah, awak tak cukup F1 ni. Jadi 9 tahun saya bagi interest dalam 3.5% boleh? Ui, bagi tinggi sikit. Pasal Okey, orang kalau macam saya letak nama 4. macam awak tak interested dengan saya. Saya letak 4 lah macam tu. Boleh. Okey, saya letak 4 Jadi kita kira sekarang ni. Tulisan Fatih ni memang buruk Ya, Tulisan Fatih ni memang buruk. Interest ni bagus tak bagus, Cik? bagus. Yelah, Bagus untuk bank lah. Kalau saya tak ada maksudnya lagi tinggi lagi bagus awak. ya. Oh. Lagi rendah lagi baik untuk awak, tapi tak baik untuk saya. Faham. Nanti bisnes saya down lah. Sebab ni untung awak. Ya, ini untuk saya lah. So 4% daripada keseluruhan. Jom kita tengok So maksudnya tadi jumlah hutang kita akan jadi interest pluskan dengan principal. Interest kita adalah 71100 darabkan dengan berapa persen tadi? 4%, 0.04 darabkan dengan berapa tahun? 9 tahun. Ni apa pula, Cik? Ni apa pula? Sabar. Nanti saya explain balik. Ya. Darabkan dengan tambahkan dengan 71,100. Mana dah? Saya kena kira ke ni? Ya. Burung-burung tadi tak nak kira ke? 96696. Cantik. Cik memang cik burung. 9696. Cantik. Jawapan? Okey, macam ni. Saya explain boleh? Boleh. Tadi awak hutang berapa? Saya hutang 71,000 kan? Ya. Ini adalah servis, boleh katakan macam charge lah. Saya chargekan pada awak. Ini adalah interest faedah atas pinjaman ni yang awak macam dah buat. ni lah lagu. Bulan mana tu riba, bagai bulan jatuh ke riba, nak duit dapat sekali bunga. Okey, yang tu bukan. Awak kena faham konsep riba tu adalah pada perjanjian. Kali ni perjanjian Tak kita adalah sedikit lain. macam ni macam bunga lah. Ini bunga lah. Senang Ni faham. bunga yang tak riba. Ini bunga yang tak riba lah. Okay. Tapi sebenarnya benda tu nak tahu riba tak riba bergantung pada akad kita. Benda So, boleh kalau jadi haram. Kalau akad macam salah Aku riba. terima nikah. Riba. Bukan. Itu Bukan. lagi. Fatih. Susah jadi Fatih ni. Okey. Jadi ini adalah harga kereta, harga apa pinjaman awak dengan kami. Yang ini adalah interest yang akan kami kenakan. Ni Boleh terima? Ni saya tahu principal, rate dengan year. Yes. PRT. Yes. Ingat Iqbal, ingat perlu dia. Yang tak nak hilang tu. PRT. Okey. Terbaik. Okey. Ngam. Cantik. Jadi inilah dia bayaran yang awak kena bayar. Untuk kalau kita campurkan So saya hutang 71,000, saya kena bayar 90,000. Memang macam tu. Oh. Macam tu konsep dia. Tapi saya pun tak ada duit pun. Awak kaya katanya tadi. Yelah, saya pun tak ada duit nak bayar tu 71,000. Saya ambil hutang kan. Yes, betul. Kalau saya ada duit, saya belilah cash. Inilah khidmat yang kami sediakan sebagai bank. Tapi saya bayar ni 9 tahun lah. 9 tahun. So, bukan ni saya bayar. Tak. Jom kita sembang sekejap. Kalau nak bayar bulan-bulan. Bulan-bulan apa? Bulan-bulan. Pasal gaji saya tak besar sangat. 96 Dalam 20,000. Dalam 20,000. 696 bahagikan dengan 12 darabkan dengan 9. Sekejap, mana burung tadi tu? Okey. RM895. Okey. RM 895 33 sen. Inilah bulan-bulan awak kena bayar. Saya nak advice sikit boleh? Boleh. Tadi awak bagi down payment berapa persen? Saya bayar 10% kan? Okey. Kalau makin tinggi awak punya down payment, makin murah lah dekat sini. Faham? Tapi Yes, duit saya dah kat tu je. Duit setakat tu. Dekat ni je. Pasal ni bulan 2 hujung kan. Faham. Bulan 2 pun 28 hari lah. Kalau awal bulan tu saya banyak makan kecon. Tu yang kurang. Kecon Nak makan kecon? Saya kan orang Malaysia. Orang Malaysia tak apa nasi duit sangat. Faham. Kalau nampak benda viral je makan. Lepas minggu lepas saya banyak beli goreng pisang. Yang mana? Biasa maksudnya? Yes. Sekejap. Saya nak makan. Saya nak makan. Okey, boleh. Nanti jangan lupa belikan saya Starbucks kan. Okey, boleh. Okey, saya nak tanya jap.
Come on sikit je. Okay. Sekarang ni saya nak tanya, yang ni saya kena bayar. Ah. So kali pertama saya nak bayar berapa? Okey, cik kali pertama cik bayar amount ini 71,100. Kali pertama. Sorry, 7,900. Minta maaf. Oh ni je. Ya, ini je. So yang bulan pertama tu lepas kereta dah dapat. Yes, lepas dapat kereta next month kalau cik bayar hari ni, ini bulan 2, bulan seterusnya dalam 20 hari bulan cik kena bayar hari bulan yang sama. Yes, ikut pada kontrak kita sign. Kalau 30 hari bulan, 30 hari bulan lah cik kena bayar. Saya cadangkan 31 hari bulan lah. Okay. Sebab cik hanya bayar 7 kali je setahun. Faham. Jadi tahun berapa kali? Sebab setahun ada 31 ada 7 hari je. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Saya tak rasa dia belajar macam tu je. Tak ada. Saya rasa tak. Okey, mana saya nak sign mana ni? Okey. Apa dia? Nak sign mana? Sign. Okey, sign. Jangan, sign sini. Okay. Okey, sign. Wow. Okey. Jadi kita deal lah. Dengan harga RM79,000 tapi tiap-tiap bulan cik akan bayar RM895. Kali ni cik kena bayar RM7,900. Boleh? Tapi saya nak tanya je. Dia mau apa sih tengok kita ni? Dia orang burung. Cukup masa nanti petang dia orang balik rumah. Okey. Weh, korang tahu tak korang ni padu tu. Dia orang belajar benda ni awal tu. Yes. Saya setiap kali saya ajar, saya cakap jujur, saya tak pernah jealous tau. Saya tak pernah jealous dengan manusia, tapi saya sumpah jealous dengan korang yang batch baru ni sebabkan korang semua belajar benda ni tu, sumpah saya Betul. jealous. Sumpah Saya nak cerita sikit Saya dengar hari tu kawan saya dia nak beli kereta. Jadi dia tanya saya, tolong kirakan bulan-bulan aku kena bayar berapa? Dulu kalau ikutkan saya tak boleh kirakan. Betul. Sejak saya mengajar ni, saya dah boleh kirakan dah bulan-bulan bayar berapa. Ya. So daripada situ kita boleh adjust kita punya tapi kau bayangkan benda ni pun kita rasa bangga, kita rasa impresif tolong kawan kita. Kau bayangkan, aku nak kau bayangkan, diorang semua ada abang atau kakak. Possible lah abang kakak dia umur 22, 23 yang sekali dah habis kerja. Dah habis belajar nak kerja, nak beli kereta. Yes. Dan bayangkan dia kakak dengan abang ni tak belajar tau benda ni. Dan dia orang belajar. Yes. So diorang boleh tolong kirakan babe. Dan yang lagi best apa? Macam mana ni bulan-bulan bayar berapa kan kalau harga ni? Lepas tu dia datang, apa dia tu? Ni adik kirakan. Ya tu. Sebulan apa tu setengah. Ada duit apa tu setengah? Ya. 800 setengah ada duit, bagi mak tak ada. Kira-kira ni ada dalam topik form 4 ekonomi je. Ya betul, memang ada dalam topik form 4 ekonomi. Memang daripada dulu ada. Cumanya topik yang ni maksud saya zaman dulu hanya student ekonomi je lah yang tahu. Betul. Kita student sains tak belajar benda ni kan? Ya, tidak. Saya tak belajar sampailah saya masuk diploma. So ekonomi punya student saja. Dayan Trisha kenapa dia kat dalam ni? Kenapa Dayan Trisha kat dalam ni? Saya okey. Jadi macam mana? Kita harus saya okey kot. Saya terima. Saya nak bagi kita lain lah sebab kita apa pula? Boleh saya kirakan. Saya nak tanya sikit boleh tak? Okey, boleh. Kalau saya nak ubah cerita sikit boleh tak? Okey, boleh. Saya nak tanya. Saya ada hutang satu bank ni. Okey. Dia tak beritahu saya berapa saya hutang. Okey. Dia tak beritahu. Saya nak tahu berapa saya pergi hutang je. Okey. Dia tak beritahu saya. Tapi bulan-bulan saya bayar dia RM222. RM222 sebulan. Sebulan. Berapa tahun yang bayar? Saya kena bayar 9 tahun. 9 tahun. Bapak ni beli kereta Azia lah ni. 9 tahun saya nak. Lepas tu dia cakap kadar faedah dia dalam dia bagi saya tu 3%. 3%. Saya nak tahu je lah berapa saya hutang. Macam ni. Bayaran sebulan tadi adalah jumlah hutang bagi jumlah bulan, betul? Betul. Yes. Sekarang ni kita tengok kejap. Awak punya bayaran sebulan tadi berapa? 222. Kita masuk 222. Dayan ni motor I beli Dayan. Dulu hutang saya. Jumlah kalau you nak fly kat KL Doja dia. Okey, jumlah bulan berapa? 9 tahun. 9 tahun darabkan dengan 12, betul? Okey. So 9 darab 12 108. 108. Sekarang ni nak tahu jumlah hutang lah. Jumlah hutang awak just campak je kat sana. Jadi darablah. Boleh. So 222 darabkan dengan 108, 222 darabkan dengan 108 dapatlah 23,976. Inilah dia hutang awak. Tapi ni jumlah hutang. Ini after interest. Okey, ini after interest. Kalau sebelum interest? Okey, sebelum interest jumlah hutang adalah P plus
PRT. Okey. Ni lah P dah Ya, macam ya, ni. betul, So betul. sekarang ni kita sembang kejap. Jumlah hutang adalah 23,976. Okey. P tambahkan dengan PR kita berapa tadi? Rate kita Tiga. 3%. 0.03. 0.03 Ada pandai ni. didarabkan dengan T berapa tahun? 9. 9 tahun. So 0.03 darabkan dengan 3 dapat darabkan dengan 9 dapat 0.27. 0.27. Jadi kita dapat 23976 sama dengan P ni berapa? P. 1 P. Satu. Itulah hutang pandai. Ada juga tak pandai. Saya minta maaf. Tambahkanlah dua ni. 1 P tambahkan dengan 0.27. 0.27. So 1 P 1.2 tambah 0.27 P. Dapatlah 1.27 P. Sama dengan Dia macam ni lah, 23976. Dia macam satu botol air dengan 0.2 liter Liter air. air. 1 liter tambah dengan 0.27 liter Yeah. dapatlah 1.27 liter kan. Macam itulah. Senang. Dayan, Lepas pandai ni- Dayan. Dia pandai Dayan. Okey. Sedarab ni hantar jadi bahagian. Yes, darab hantar campak sebelah jadi bahagi. Jadi sebenarnya hutang awal dulu adalah 23976 bahagikan dengan 1.27. Berapa tu burung-burung sekalian? 18878.74. Dayan, Y suku ni Y16. Y16 Convert. 60th anniversary. Dayan. 60th anniversary. Okay. Guys, saya nak beritahu satu perkara. Walaupun kita bergelak ketawa guys, kita dah buat soalan paling susah dalam chapter yang ketiga. Yes. This is the hardest question yang kau gelak-gelak Yes. tadi tu. Mm-mm. Inilah soalan yang paling susah. Even form 5 dalam ni pun betul tak kau tak pernah jumpa. Betul tak form 5 Yes. sekarang semua nak screenshot. Betul tak? Form 5 kau nampak. Ya, tidak pernah keluar soalan ni dalam exam. Dan soalan ni antara soalan yang paling susah. Yang pernah keluar yang mana sir? Yang pernah keluar dia tanya awak. Tapi dia bagi tahu awak, dia at least dia bagi tahu awak prinsipal tu berapa. Yes. Dia minta awak kadar je. Tapi ni dia tak bagi prinsipal tau. Ini tak pernah keluar pun. So this is the hardest question. So kenapa P ni 1 sir? Sebab kau nampak P ni banyak ke? Tu sebab P ni 1. Ini form 1 chapter 5 ungkapan algebra. Boleh? Alright. Screenshot. Screenshot So, lah. I think we're done kot ni. Okey, boleh Kita nak buku apa ni? sampai pukul 4.30. Encik Fatih. Oh. Saya panggilkan Uzairi dengan Amir. Boleh. Sekejap, Dah screenshot dah. Screenshot, let's go. 1, Uzairi dan Amir. Jom. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam mana lari ni dekat hutan tadi okey? Oh, penat jugalah. Penat juga. Tapi best lah dia punya scenery kat sana tu. Tahniah sebab baru kahwin. Tak, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tahniah juga verified dekat Twitch. Oi. Dengan cerita awak verified dekat Twitch dah awak top 100 streamer dekat dunia kan? Oh, tak pernah Ya, aku nampak. Top Cara- 100 streamer. Tak pernah lagi aku nampak Yes, cara yes. orang So guys, masuk if you bagul want to- angkat sendiri If you lebih want to profesional. Okay. follow me, Ini don't benar forget to profesional. follow and tonight we're going to stream. Apa lagi? At Twitch. Saya dengar 2,000 subscriber, almost 2,000 subscriber Yeah, eh. yeah. Subscriber. Follower dah dekat 50,000, subscriber dalam dekat 2,000. Tahniah bro tahniah. Thanks. Dengan cerita semalam lari pun agak laju. Oh ya. Zairi lari. Weh sudut je. Aku nak sesi macam ni banyak. Terus aku dah kat bakul. Guys, sebelum saya nak tolong bagi kakak korang jap, bagi kakak jap, kakak tengok jap, so kakak tengok jap. Saya nak puji lagi ni. Saya nak puji lagi ni. Lain macam Oi. Inilah orang kata bongkak zaman. Tak apalah kita teruskan. Mati memang hamba. Mati memang hamba. Jadi itulah dia sesi sekolah tik kita pada hari ni. Mungkin korang Kenapa tak rambut faham. kenapa rambut Ifat kali lain? Ifat hari ni bongkak lah. Kenapa? Okey. Kenapa tik? Kenapa tik? Asal aku dah tahu ke? Sebab kau hitam. Mungkin inilah titik permulaan untuk sesuatu Titik, yang lebih tik. besar di luar sana. Tik. Tik, tik, Tik. Tik. Sekolah tik. Korang Tidak, nak korang gas sekali Tidak. dah ni bukan budak tingkatan 5 dah. Kejap. Dia nak dekat Mati dah bercakap lah Ifat Ini ni tak pun. kumpul kan ni? Ifat ni pun. Ifat. Tik. Tindakan itu Keras. kelebihan. tindakan itu keutamaan daripada kata-kata. Tindakan itu kekayaan. Tik pesanan. Tetap ingat kepada pesanan. Apa benda tidak tik. Tik.
Terms, info, konklusi. Konklusi tu DM. Tak kisahlah apa pun tik yang ada, tapi yang penting apa yang kami dah sharekan pada kalian dan kefahaman kalian itu yang kalian akan bawa Alah, sampai bila. Aku nak cakap lain. Okay. Aku nak cakap lain. Oh ni Amir kan. Okay. Tak kisahlah. Tahniah, Tak kisah. tahniah. Tahniah. Kita Blue- akhirkan blue tick. Blue tick. Belum. Belum lagi. Apa lagi? Akhirkan kelas kita Tak dengan kisahlah tik apa yang kita ada, tapi korang semua fantastic. Saya buat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan solat as. Lah, kau ni lebih-lebih. Kau ni lebih-lebih. Aku tak boleh nampak pula Amir. Okey. Oh tak ada. Ni Amir hari ni. Tak ada. Okay lah Mem. Itu dia saya. Terima kasih daripada kami Bye-bye. semua. Jumpa lagi untuk next Nak session. lebih-lebih? Nak lebih-lebih? Nak teruskan lagi? Nak lebih lagi tak? Nak tambah lagi tak kelas? Join lah kelas kita. Join lah. Amin. Fatih. Zairi. Ifat. Bye. Tanduk sikit. Oi, Ifat.